Baik, masih bersama kami di Malaysia hari ini dan kita akan berbincang dengan lebih lanjut ini diskusi yang agak hangat yang perlu kita adakan berkenaan dengan apakah punca Kuala Lumpur dan Selangor lumpuh. Ya, kalau kita ikutkan sebenarnya daripada tsunami tahun 2004 dan juga 2014 banjir besar yang berlaku di Kelantan, sebenarnya kita ada sebenarnya amar-amar awal yang harus kita ketahui. Tetapi itulah dia, kadang rakyat Malaysia ni tidak mengetahui dengan lebih lanjut lagi. Kita rasa bahawa yalah, kita tengok Jabatan Malaysia punya website dan sebagainya dikeluarkan cuma amaran angin, dibut kencang dan sebagainya. Tetapi kita tidak tahu bahawa daripada perkara sebegitu rupa boleh menjurus kepada banjir besar. Itu pemahaman kita tu harus kita tekankan dekat sini lah kan pada pagi ini. Ia diseimbangkan kesinambungan bersama dengan agensi tindak balas bencana di negara kita. Kita terus bersama dengan Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, pakar meteorologi Universiti Malaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana memberi peluang pada saya di MHI. Ya, sama-sama. Baik, Prof, kita melihat di sini mungkin kita nak mulakan perbincangan kita. Ini antara orang kata portal yang membolehkan kita untuk melihat tanda-tanda awal sebelum berlakunya satu bencana di negara kita. Mungkin Prof nak mulakan sedikit sebanyak bagaimana ini boleh memberikan gambaran dan ramalan. Ya, pertamanya saya ingin memperkenalkan satu portal yang dinamakan nowschool.net yang setiap hari dia akan mengeluarkan daripada global model, iaitu model dia model seluruh benua, seluruh orang kata bumi, dan tapi dia mengambil dan meletakkannya di dalam satu website, dan website ini boleh didapati oleh mana-mana orang awam, khasnya mana-mana yang nak kaji tentang meteorologi, dia bolehlah memberi orang kata interpretasi apa yang terjadi. Pertamanya boleh dikatakan bahawa lekukan ataupun tekanan rendah yang berada pada 16 hari bulan. Saya pergi kepada 16 hari bulan nanti. Ini sebelum ya. Ini 16 hari bulan melanda, sebelum hujan berterusan. Kita pilih tarikhnya pada kita tarikh pilihnya. 16. Jadi kita lihat di sini, ini adalah lekukan yang mula menjanakan hujan. Ini lekukan inilah yang akan masuk ke dalam pertengahan kita pergi pada 17. Sehari sebelum kejadian. Jadi pusaran itu memang sudah sedia dia dah bergerak sejak 16. Baik. Jadi pertamanya isu ramalan. Adakah benda ini boleh diramal? Boleh. Ya. Jadi kerana ini semua adalah ramalan. Bukan ini adalah ramalan yang dibuat oleh GFS NSAP National Weather Service. Di mana Jabatan Kaji Cuaca pun menggunakan benda yang sama. Okey. Kita dah tahu dah sebenarnya sistem ini dah pun diberikan ramalan awal dan Prof sendiri pun telah pun mengetahui kewujudan angin dan begitu kuat masuk ke kawasan banjir Wangsa dan terus saja di kawasan sebenarnya kita ni kan. Ramalan dah ada Prof, tetapi bagaimana agaknya kita tidak mengetahui, orang ramai ini tidak mengetahui tentang perkara ini Prof? Kerana Jabatan Kaji Cuaca tidak menjerit. Okey. Kerana JPS tidak menjerit. Okey, baik. Jadi dan bila nak menjerit, media tak ambil. Pada 17 hari bulan, saya tulis kepada seorang reporter bahawa kita patut, orang kata, bertahan untuk kejadian banjir besar. Untuk bersiap sedia. Jadi reporter tu kata, thank you Prof, I take note. Okey. Maknanya media pun tidak mengambil berat. Baik Prof, kita faham ya memang setiap pihak mesti ada tanggungjawab dia sendiri, tapi mengikut protokol yang sedia ada untuk mengendali, mengawal kejadian bencana seperti ini, kita difahamkan juga ada sistem amaran awal yang memang tersedia ada di negara kita. Jadi bagaimana sebenarnya dengan orang kata ramalan kesinambungan bersama dengan agensi sepatutnya dijalankan mengikut prosedur? Ya. Selalunya kalau di Kelantan atau Pahang, bila nak datangnya musim banjir, mereka akan mengadakan bilik-bilik gerakan. Di mana bilik-bilik gerakan ini akan diketuai oleh sama ada DO, pegawai perubatan dan juga orang kata OCPD lah. Dan dia akan panggil Tok Pengulu dan sebagainya.
Baik, itu di Kelantan. Jadi ini adalah perkara yang biasa yang ada di Kelantan. Dan bila orang Kelantan nak tahu bahawa adanya banjir, mereka akan membawa kereta mereka dan meletakkan atas jalan. Kalau you pergi kat Kota Baru, nak ke banjir, you tengok berderet kereta diletak di atas jambatan. Jadi warning, walaupun diberi katalah 1 hari sebelum kejadian, kita boleh mengambil tindakan. Maknanya kalau saya ada orang tua kat rumah saya apa semua, dan saya tahu ada kawan atau jiran yang ada duduk di kawasan atas, saya akan boleh bawa orang tua saya pergi tumpang sekejap di rumah jiran itu. Kita dah lihat di paparan skrin kita, ini antara kata mesej amaran yes, yang diberikan kepada semua lah, termasuk para media dan sebagainya. Adakah ini sebenarnya mencukupi ataupun sepatutnya ada lagi satu lapisan untuk memberikan amaran kepada masyarakat orang ramai secara spesifiknya berdasarkan pengalaman Profesor? Kerana masalah ini adalah khasnya di Kuala Lumpur dan juga di Lembah Kelang lah. Dia mempunyai satu kawasan yang besar, satu keadaan ekonomi yang orang kata aktif. Dia memang GDP. Jadi di sini amaran yang perlu dibuat perlu lebih menjerit. Ya. You tengok MKN, bila saya tengok MKN punya, because kita ada COVID, tak ada. MKN pun tak buatkan jabran. Okey. Ya, dan dalam proses ni, siapakah yang bertanggungjawab adalah NAKMA. Betul. NAKMA buat tak? Ya. Moving forward, Prof. Moving forward. Ya, sebab apa, Prof? Mungkin sebab sebelum ini kita tidak terjangka sebenarnya, Prof, hujan lebat berterusan ini kan sampai mengakibatkan banjir besar ini. Prof, kita tahu bahawa kadang-kadang banjir besar ini berlaku di kawasan-kawasan yang selalu banjir ini disebabkan ada mungkinlah penebangan hutan dan sebagainya kan untuk proses pembangunan di satu tempat. Sebagai pakar meteorologi, disebabkan taburan hujan yang begitu banyak itu ditambah pula dengan keadaan pembangunan pesat sekarang ini, ia juga boleh melumpuhkan suatu kawasan, Prof. Ya, boleh. Macam pertamanya, kalau kita pergi kat Kelantan sebagai contoh, orang tidak membina bangunan di atas kawasan yang dikatakan dalam bahasa Inggeris floodplain, iaitu kawasan banjir sungai. Dia akan hanya buat bagi untuk lembu, pergi ragut, buat kawasan ragut saja. You tengok di Kelantan lah, khasnya Sungai Kelantan. Tetapi di Kuala Lumpur ini tidak boleh dibuat kerana pembangunan yang pesat. Jadi kita memang bina di atas apa yang dalam bahasa Inggerisnya dikatakan floodplain ini. Jadi dalam proses itu kita perlu membuat benteng, kita perlu ada smart tunnel dan sebagainya. Untuk orang kata mengurangkan risiko banjir yang akan dihadapi oleh Kelang Valley atau Lembah Kelang ataupun Kuala Lumpur khasnya. Dan kita kita melabur lebih kurang berapa bilion untuk membuat smart tunnel. Tapi smart tunnel itu hanya boleh orang kata menampung bahagian ke dia ke timur, bahagian ke timur. Satu arah sahaja. Dia bukan turun daripada Gombak apa semua. Tetapi kalau you tengok dalam flood yang satu lagi, you tengok di dia mula dekat coast. Dia mula dekat orang kata dekat pantai. Dan ini tidak boleh diambil oleh smart tunnel. Betul. Okay. Jadi smart tunnel ada kesannya, ada fungsi dia mengurangkan sedikit, tetapi tidak semuanya. Dan walau apa pun, kita mesti ingat 3 hari berturut-turut kita hujan. Dan hujannya bukannya hujannya 3 hari berturut-turut. Jadi kalau you tengok volume air atau isi padu air yang turun, memang banyak. Sampai itulah sampai sekarang
tidak lagi boleh, orang kata air itu tidak lagi boleh mengalir. Sebab apa? Sebab Bertakung di 3 situ. hari hujan tu seperti sebulan kan Prof, taburan hujan tersebut. Okey, baik. Terima kasih Prof di atas informasi yang diberikan dan juga penerangan Terima kasih. berkaitan dengan website ini, dan kita sebenarnya sebagai orang awam pun boleh juga melayari website ini iaitu nalschool.net untuk kita mengetahui ramalan telah pun dikeluarkan, dan kita pun sebagai pengamal media juga harus mengambil tahu tentang perkara ini. Harus kita hebahkan kepada semua penonton dan kita harus mengetahui dan kita harus beritahu ianya merupakan banjir besar selepas ini. Bukan banjir kilat. Saya memang marah betul bila dikatakan banjir. Kita akan move forward, Prof. Kita move forward. Inilah dia terma yang digunakan juga sangat penting untuk memberikan gambaran penuh dan spesifik kepada rakyat dan semua mereka yang terbabit. Kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Aziz Abu Samah. Dan kita harapkan orang kata development ataupun penambahbaikan yang lebih baik untuk memperbaiki kawasan struktur di kawasan yang ada di floodplain disebutkan oleh Prof tadi. Baik, kita akan berehat seketika.